Wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Isam Surgi, mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana telah mengumumkan dana prihatin bagi meringankan isu bil elektrik yang tinggi dalam musim PKP baru-baru ini. Kita sedia maklum dalam musim PKP yang bermula pada Mac yang lalu, rakyat berada di rumah dan tidak ke mana-mana. Justru itu sudah tentulah mereka banyak menggunakan elektrik, khususnya internet dalam kerja-kerja daripada rumah, perniagaan daripada rumah, anak-anak belajar daripada rumah, menyiapkan assignment daripada rumah dan sebagainya. Dengan pengecualian sebanyak RM77 sebulan bermula April, Mei dan Jun, dan juga insentif-insentif yang diumumkan oleh kerajaan yang lain, kita merasa terima kasih di atas keringanan bebanan yang dialami oleh rakyat. Terima kasih sekali lagi pada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Assalamualaikum. Tadi kita dah pergi ke Kedah, Ridwan, dan sebentar tadi kita boleh lihat pandangan orang ramai mengenai pengurangan bil elektrik, di mana hari ini kita nak berbicara mengenai bantuan prihatin elektrik tambahan meringankan beban pengguna. Ya, Syarika tadi dia kata dia tak dapat full discount. Tapi saya dapat full discount. Jadi kita nak membincangkanlah. Mungkin ada setengah di kalangan kita, di kalangan 4 juta pengguna itu 52.2% menerima full discount. Diskaun penuh. Tetapi ada juga yang tidak, mungkin nak kata tidak bernasib baik, bukan, tetapi ada juga bantuan diberikan. Jadi kita nak analisis terutamanya mungkin pengguna yang menggunakan sehingga bilnya beribu-ribu ringgit. Jadi analisisnya kita akan bersama dengan Dr. Nor Nirwandi Maknudin, pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf UiTM. Jadi Doktor, bantuan prihatin elektrik baru sahaja diumumkan. Dah umum tu, saya bayar bil dulu, dah umum. Alah, kena tunggu bulan 7 lah. Jadi kena dia akan kreditkan balik lah. Cuma apabila kita melihat situasi yang berlaku, mungkin apabila komplain orang ramai kan terhadap tiba-tiba bil melamu tinggi dan sebagainya, tiba-tiba inisiatif begini diumumkan. Jadi apakah sebenarnya, kalau doktor melihat sendiri, kewajaran inisiatif ini diumumkan dan diberikan kepada masyarakat? Apa yang menarik dalam kita menghadapi COVID-19 kan, semasa kita menghadapi pelbagai, kita panggil sebagai, kalau di dalam perang saraf kita panggil perang asimetri kan, peperangan lawan musuh yang kita tidak tahu kekuatan dari mana mereka berada. Jadi apabila berlaku banyak perkara, maka apabila proses pemulihan itu berlaku, kita melalui beberapa fasa daripada perintah pergerakan diperketatkan, dan sekarang kita berada pada fasa perintah pergerakan pemulihan. Jadi apabila ini berlaku, inovasi itu, rekonsiliasi itu berlaku dalam banyak sektor. Dan serga dalam sektor dan polisi dan dasar kerajaan. Dan ini yang mengakibatkan apabila berlakunya peningkatan bil secara mendadak, maka terdapat keperluan untuk melakukan rekonsiliasi itu. Keperluan untuk melihat bagaimana untuk memulihkan keadaan yang mungkin tidak pernah berlaku sebelum ini. Kadar pembacaran boleh keluar jam yang naik dalam masa 3-4 bulan kan. Jadi ini rekonsiliasi ini penting kerana dasar-dasar seperti ini mampu untuk meningkatkan keyakinan rakyat dan memberikan satu, kita panggil sebagai keselamatan psikologi. Satu security, rasa selamat. Kerana kita lihat bermula pada moratorium. Jadi bagi saya moratorium salah satu perkara yang paling baik pernah dilakukan dalam negara. Kerana apabila 6 bulan itu memberikan pada awal COVID-19 terkesan, diberitahu moratorium akan berlaku selama 6 bulan. Jadi memberikan salah satu rasa keselamatan dari psikologi terhadap kecairan kewangan masyarakat. Dan apabila cakap tentang bil TNB ni pula, masyarakat merasa tertekan kerana apabila dapat bil kita terkejut. 3 bulan tak baca kan. Saya pun tengok, apa banyak kan. So apabila ni berikan, akan wujud juga dari segi psikologi, maka mereka merasakan inilah kesan-kesan yang mereka perlu hadapi. Dan bayangkan golongan-golongan yang tidak bernasib baik, yang terpaksa menghadapi pelbagai permasalahan dan akhir menerima bil yang tinggi. Jadi ini dari masanya apabila rekonsiliasi dalam bentuk package tertentu penting untuk memberikan keselamatan dalam bentuk psikologi kepada pemikiran rakyat, supaya rakyat merasakan mereka boleh meneruskan pemulihan ini dan merasa lebih yakin dan confident untuk memastikan mereka boleh menghadapi perkara-perkara fasa pemulihan yang lebih berkesan. Dan ini kita dapat berlaku dalam pelbagai sektor, dan bukan saja dalam sektor bil elektrik dan pelbagai sektor lain. Dan kita berharap supaya rekonsiliasi seperti ini terus dikaji. Pihak Kementerian Kewangan, pihak Kementerian berkaitan mengkaji apa lagi bentuk rekonsiliasi yang boleh memberikan tekanan, boleh mengurangkan tekanan kepada rakyat dalam menghadapi fasa pemulihan. Ini yang saya rasa benda yang perlu
inovasi. Kerana apabila kita cakap tentang inovasi ini tidak semestinya berbentuk satu bentuk yang dibuat teknologi. Inovasi adalah satu bentuk idea dan bentuk kualitatif atau bentuk induktif, di mana idea-idea akan memberikan satu bentuk penyelesaian dalam kita menghadapi fasa pemulihan dalam era menghadapi post-COVID-19. Jika doktor lihat kerajaan nampak begitu prihatin dengan keluh kesah masyarakat sekarang ni. Kalau dulu bujang kata tak boleh rentas negeri, mereka dengar juga bagi juga rentas negeri. Lepas tu bila bercakap mengenai tak ada kerja, bagi bantuan lagi. Sekarang ni bila rakyat berbicara mengenai bil elektrik, bantuan diberikan. Pandangan doktor sendiri mengenai keprihatinan kerajaan pada masa kini. Saya berharap supaya kita tidak melihat pada sebagai dasar politik sebagai tunjang utama. Apa-apa dasar yang boleh memberikan kepuasan, boleh mengurangkan tekanan pada rakyat. Kerana kita lihat dalam seluruh dunia, seluruh rakyat terkesan di seluruh dunia. Secara globalnya, kalau kita melihat kajian-kajian tentang COVID-19, kita bercakap tentang banyak isu-isu. Dan antara satu faktor isu yang berkaitan dengan isu keselamatan, kesihatan adalah faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi ini memainkan peranan dalam memberi kesan yang cukup banyak pada masyarakat global, terutama pada rakyat negara kita. Dan apabila kerajaan dengan analisa-analisa yang baik, dengan bantuan-bantuan, saya ingat dasar-dasar atau idea-idea yang diberikan cadangan, dan mereka mengambil langkah seperti ini. Dan saya rasa benda ini perlu diteruskan. Maksudnya kita perlu diteruskan, wajib diteruskan sehingga pasal pemulihan COVID. Kerana kajian nanti kita terpaksa bersama dengan COVID dalam tempoh masa yang lama. Jadi kita memerlukan asas-asas seperti ini, inovasi-inovasi seperti ini, idea-idea seperti ini terus dilahirkan dalam bentuk fizikal nyata. Dan apa itu bentuk fizikal nyata? Kecairan tunai kepada rakyat, pada masyarakat pengguna. Kalau sebut tentang kecairan tunai, mungkin 52.2% pengguna akan menerima faedah daripada perkara ini. Tetapi 47.2%, 47.8% lagi mungkin hanya mendapat diskaun sebanyak RM77 sebulan. Mungkin ada bilnya macam RM300, mungkin sikitlah kena bayar. Tetapi ada macam, kalau saya sebutkan kebanyakan macam masyarakat T20 yang hidup di rumahnya banglo, ekornya banyak, guna pemanas dan sebagainya, bilnya kadang-kadang mencecah ribuan ringgit. Jadi RM77 itu terlampau sedikit bagi mereka kalau nak melihatkan bagaimana kadang-kadang mereka menyatakan, oh aku bayar cukai banyak, tapi apa yang hanya dapat RM77 sebulan berbanding dengan masyarakat. Satu perkara yang cukup menarik dalam istilah apabila kita menghadapi pemulihan COVID-19, kita harus faham dengan istilah kita panggil sebagai kebersamaan. Dan kebersamaan inilah yang memegang rakyat Malaysia dalam tempoh era pemulihan COVID-19 ini. Dan saya amat bangga dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita lihat walaupun ada segelintir pengguna media sosial yang mengatakan kenapa mereka bayar lebih dan mereka mendapat hanya RM77 berbandingkan yang mendapat saja percuma. Dan ada yang mengatakan inilah salah bentuk kebersamaan yang perlu kita bersama. Kerana kita tidak boleh menghadapi pemulihan COVID-19 ni dengan satu perasaan, dengan satu konsep selfish, satu konsep pentingkan diri sendiri. Dan kita kena faham, bil beribu masih dapat juga penontongan yang berikut, dan mereka yang terkesan akan mendapat bil percuma. Dan inilah satu bentuk saya rasa jajaran yang diberikan kepada semua dalam satu bentuk keadilan dalam konteks berhubung dengan pendapatan ekonomi itu sendiri. Dan sudah tentu yang memberikan satu image ataupun kepuasan kepada mereka yang berada di golongan bawahan. Mereka bergolongan yang tidak bernasib baik, yang kurang berkemampuan, bahawa mereka juga diberikan sebagai satu privilege untuk bersama menghadapi pemulihan COVID-19. Jadi ini konsep kebersamaan yang saya rasa yang perlu dihuraikan, diterjemahkan dalam satu pandangan yang lebih luas supaya kita dapat lihat inilah cara kita juga membantu, bersama-sama kita membantu supaya kita dapat pulih, boleh berasal pada track jajaran yang sempurna untuk menghadapi fasa pemulihan ekonomi yang seterusnya. Bila menggunakan konsep kebersamaan tu pada pandangan doktor sendiri, daripada aspek atau sudut mana lagi yang mungkin kita tak nampak untuk diberikan bantuan ini? Salah satu benda yang paling penting yang kita lihat adalah juga untuk memastikan supaya dalam konsep ekonomi kita juga meminta supaya syarikat kerajaan juga mempertimbangkan supaya konsep self automation ataupun konsep layan diri sebenarnya. Kita lihat bagaimana banyak kios, tempat-tempat dapatan-dapatan itu mengamalkan sistem layan diri secara otomatis. Sudah tiba masanya kita kembali balik kepada asal dalam mungkin tempoh 6 bulan setahun, sebab ia akan juga membuka peluang pekerjaan, perkhidmatan kaunter pelanggan,
perkhidmatan di tempat-tempat tertentu, di restoran makanan segera dan sebagainya, sebab kita mengakui kepentingan teknologi untuk mengejar itu, tapi dalam tempoh pemulihan ini semua harus berinovasi. Dan inovasi ini harus dilakukan dengan satu sentrik utama, iaitu memberikan jejaran ekonomi yang lebih sempurna kepada semua. Apabila kita keluar pada COVID-19, kebersamaan itu akan membantu supaya kita dapat memberikan satu peluang yang semua kepada. Sebab ini adalah satu bentuk yang perlu diberikan perhatian. Bagaimana untuk meningkatkan sektor pengerjaan, bagaimana untuk mengekal pekerjaan dan memastikan supaya rakyat terus dapat bersama dari segi ekonominya, dari segi psikologinya untuk bersama menghadapi fasa pemulihan ini. Yang paling penting dia mampu untuk merapatkan jurang antara masyarakat supaya kalau macam yang kaya masih lagi kaya, yang miskin makin jurangnya terlalu besar. Jadi dia tak bagus untuk sesebuah negara. Jadi hari ini juga 22 Jun adalah hari pertama yang mana pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kita Tengku Datuk Seri Zafrul, pembayaran balik GST kepada sektor perniagaan bermula hari ini sehingga Disember nanti. Cuma yang menarik dalam pengumuman ini, kaedah yang dilakukan oleh bayar dahulu, audit kemudian. Mungkin kita melihat kesenangan itu kepada sektor perniagaan, tetapi Jabatan Kastami Raja Malaysia mungkin mengalami masalah apabila di hujungnya perlu audit nanti akan berlaku sedikit ketirisan daripada sektor perniagaan. Bagaimana, Doktor? Saya rasa dalam memastikan aspek berhubung percukaian, sekali lagi saya kata dalam bentuk percukaian kita memerlukan satu inovasi. Objektif utama adalah meningkatkan cairan tunai kepada syarikat supaya mereka boleh beroperasi, cairan tunai kepada individu tertentu supaya mereka juga mendapat satu bentuk cairan tunai. Jadi faktor ketirisan itu mungkin wujud, tetapi mungkin juga diwujudkan satu inovasi untuk memastikan ketirisan itu dapat diminimalkan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk kerana kita melihat bagaimana perisian-perisian yang dikawal sekalian boleh mampu untuk melakukan sesuatu untuk mengatasi perkara-perkara seperti ini. Tapi inovasi seperti dulu bayar dulu, audit kemudian ini satu inovasi yang baik. Baik kerana secara keseluruhannya ia memberikan satu bentuk kecairan tunai. Kerana faktor utama adalah memastikan kecairan tunai itu berlaku dengan kadar yang segera. Dan inilah faktor utama yang mendorong pada fasa pemulihan. Dan seterusnya jika berlakunya proses-proses yang menyebabkan perauditkan, rekonsiliasi audit itu mungkin berlaku, mungkin kita dapat lihat bagaimana faktor ketirisan juga dapat diminimalkan dengan memastikan kebertanggungjawab menyerahkan bukti di hujungnya. Jadi saya rasa perkara ini bukan satu perkara masalah yang besar. Kerana dalam agensi kerajaan, mereka yang bekerja dalam agensi kerajaan sebagai mereka sebagai dari akademik, kami juga harus berinovasi untuk memastikan fasa pemulihan ini memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan satu maklumat, satu bentuk pendahan yang baik untuk mereka untuk meneruskan kehidupan, untuk meneruskan pembelajaran. Sama juga dalam sistem percukaian. Jadi apabila ini berlaku, mereka juga harus mencari jalan untuk memastikan supaya kecairan tunai itu dapat berlaku dan kecerdasan itu dapat diminimalkan, kerana itu adalah satu bentuk reserve yang penting kepada negara. Dengan bantuan yang telah pun diberikan kepada kerajaan, jika kita melihat kepada sudut pandangan masa akan datang, adakah Doktor merasakan bantuan-bantuan ini akan memanjakan rakyat? Di dalam istilah konsep memanjakan rakyat, kita harus ingat dalam negara kita harus bersyukur kerana daripada COVID-19 analisa yang mengatakan langkah pencegahan pengawalan kita, contact tracing, kita mencari kita punya penjarakan sosial, kita punya langkah pengawalan perketakan seperti di luar negara kita panggil lockdown, kita lihat ia berjaya. Dan saya yakin dengan langkah meningkatkan kecairan tunai dalam tempoh masa yang singkat dan sederhana ni mampu untuk berikan satu aspek kelegaan kepada rakyat dari segi emosi dan tekanan psikologi keselamatan dan mampu untuk memastikan penjanaan ekonomi itu berlaku secara domestik. Kerana pembelajaran digital online meningkat secara mendadak dan mereka ini dikongsi oleh peniaga-peniaga tempatan. Dan kecairan tunai itu memastikan juga kita memberikan perbelanjaan kepada sektor domestik dan ia memastikan kelangsungan ekonomi itu berlaku dalam domestik. Kerana kebergantungan kepada pelancong luar, kebergantungan kepada sumber-sumber pendapatan daripada luar amat minimal sekali dalam tempoh pergerakan pemulihan. Jadi inilah masa yang kita lihat bagaimana secara mendadaknya peniaga-peniaga domestik, dan saya melakamkan juga penghargaan kepada contohnya pihak-pihak berkuasa tempatan dan pembandaran yang dilihat membenarkan peniaga-peniaga kecil ini berniaga supaya akhirnya mereka dapat membantu dalam fasa pemulihan. Jadi istilah memanjakan saya rasa mungkin agak tepat, tetapi memanjakan dalam konsep perimeter yang dibenarkan dalam proses pemulihan. Dan inilah langkah yang dicemburui oleh banyak negara-negara luar, bagaimana kita hebat dalam merangka polisi, merangka idea bagi memastikan tekanan itu dapat dikurangkan. Dari segi kesihatan kita berjaya melaksanakan. Kita berjaya meratakan graf atau flatten the curve COVID-19,
Dan fasa kedua ini sama ada kita berjaya untuk merangsang ekonomi tempatan dan memastikan pekerjaan semua rakyat Malaysia dapat diperluaskan lagi. Tetapi dalam cerita tentang sektor ekonomi yang melibatkan antarabangsa, penerbangan, pelancongan khususnya, kita sangat menerima dan juga bergantung kepada pelancong-pelancong dari China. Dan pastinya pandemik COVID-19 ini lambat lagi kita nak buka pintu negara kita terhadap mereka, dan pastinya penerbangan terjejas teruk. Jadi kalau kita lihat tadi, perbincangan kita melihat kepada majoriti masyarakat Malaysia, tetapi sektor macam penerbangan, pelancongan yang memerlukan bisnes antarabangsa ini masih lagi tidak terjadi. Bagaimana? Sebab kita lihat antara dasar yang dilakukan pada ini adalah untuk membuka kepada negara-negara hijau. Negara-negara yang teriktiraf sebagai negara-negara hijau. Kita ada zon hijau, kita ada negara-negara hijau. Dan beberapa negara, saya ingat lebih kurang 5 hingga 10 negara, 6 negara telah didaftarkan ataupun disenaraikan sebagai zon hijau. Dan ini juga masa untuk memulihkan sektor pelancongan yang terjejas. Dan kita lihat bagaimana penjana baru-baru ini memberikan geran, memberikan bantuan, memberikan inisiatif kepada untuk memastikan kerancakan sektor domestik pelancongan itu berlaku, supaya akhirnya dalam masa kita menerima kebersamaan dalam isu domestik, kita juga mula membuka secara perlahan kepada negara-negara hijau yang tertentu. Saya rasa hebat perbincangan kita. Daripada elektrik kita pergi kepada cukai dan seterusnya kita melihat keseluruhan masuk dengan sektor pelancongan. Saya rasa masa depan cerah kepada Malaysia tentang langkah yang dilakukan oleh kerajaan sekarang lah. Yang penting kebersamaan. Kebersamaan. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Nordiwandi Mak Nordi, Persyaratan dan Pusat Pengajian Peran Saraf UiTM kerana studi bersama dengan kita hari ini. Sekali lagi sebenarnya tidak jemu-jemu bersama dengan kita. Tetamu tetap lah kalau menganalisis tentang perkara yang berlaku di Malaysia. Dr. Nordiwandi antara tetamu yang sering datang dan menganalisis kejadian yang berlaku di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Selepas ini kita ke mana?